Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 23 Disember 2023 jam 11.25 malam, pihak polis telah mendapat aduan dari seorang wanita mengenai seorang lelaki yang telah dibunuh. Wanita itu memberitahu yang ketika dia berada di rumahnya, dia terdengar bunyi pergaduhan di rumah berkenaan kira-kira jam 11 pagi. Kemudian kira-kira jam 5 petang, wanita itu terdengar pula perbualan di antara suaminya dengan seorang abang iparnya meminta bantuan untuk menanam satu mayat. Dia yang terkejut dan berasa takut apabila mendengar perbualan itu terus bertindak untuk melaporkan kejadian kepada pihak polis. Susulan maklumat diterima, polis menjalankan siasatan di lokasi di kampung Sungai Choh, Rawang sehingga menemui mayat seorang lelaki disyaki warga tempatan tanpa pengenalan diri ditanam dalam satu lubang di dalam belukar berhampiran. Berikutan itu, polis menahan 3 beradik iaitu suami pengadu serta abang ipar dan kakak ipar pengadu untuk membantu siasatan. Selain itu, polis mula memburu 4 suspek yang masih bebas terdiri daripada 2 lelaki dan 2 wanita. Seorang suspek wanita yang diburu itu adalah teman wanita mangsa dan pembunuhan dipercayai berpunca daripada isu yang timbul di antara mangsa dan teman wanitanya. 3 suspek lain yang diburu adalah abang kepada teman wanita mangsa, isteri serta adik iparnya. Abang ipar pengadu yang ditahan itu adalah kenalan rapat kepada abang teman wanita mangsa yang sedang diburu polis. Mangsa dalam kes ini dikenali sebagai S. Ashok, berusia 20 tahun dan bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Lalu, apa sebenarnya yang berlaku kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Siasatan awal mendapati 3 suspek yang ditahan itu tidak mengenali mangsa dan hanya mengetahui mangsa ada membuat masalah dengan teman wanitanya. Pada hari kejadian, kira-kira 11 pagi 23 Disember, mangsa dikatakan datang bersama 3 suspek yang masih bebas ke rumah abang ipar pengadu dan di situ dia dipukul dengan kayu, botol kaca dan tong besi sehingga mati. Bagaimanapun, teman wanita mangsa tidak ada bersama ketika kejadian. Mayat mangsa kemudian ditanam di kawasan semak di belakang rumah seorang rakan keluarga wanita itu di Sungai Choh. Kes itu terbongkar selepas polis menerima aduan seorang wanita berusia 27 tahun yang berjiran dengan keluarga suspek dan juga keluarga iparnya pada jam 11.25 malam hari kejadian. Mayat mangsa ditemukan dan dikeluarkan pihak polis dari laman belakang rumah kira-kira jam 5 pagi 24 Disember. Sepasukan polis termasuk unit anjing pengesan K9 turut dipanggil untuk operasi mengesan dan mencari bahan bukti pembunuhan di sekitar lokasi kejadian. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Sementara itu, pemangku ketua polis daerah Gombak, Superintendent Arifin Muhammad Nasir mengesahkan kejadian. Dalam masa yang sama, pihak polis giat mencari individu yang menyaksikan kejadian itu dan beberapa jiran telah memberikan kenyataan mereka. Saya nampak dia heret mayat mangsa ke belakang rumah, kata saksi kejadian kes bunuh tersebut. Ismail, 30-an berkata dia mendengar bunyi seperti orang bergaduh dari rumah suspek sejak awal pagi namun tidak mengendahkannya kerana mendakwa jirannya itu kerap bergaduh. Mereka tinggal di situ sudah agak lama. Orang-orang kampung mengenali keluarga suspek tetapi tidak masuk campur urusan mereka. Menurutnya, selepas bunyi bising itu berlarutan, dia mengambil keputusan untuk menjenguk ke rumah jirannya itu dan ternampak mangsa mengalami kecederaan teruk. Dia yang melihat mereka memukul mangsa, malah salah seorang suspek lelaki telah mengajaknya untuk menyertai mereka memukul mangsa. Ismail memberitahu yang dia tidak mengenali mangsa, tidak pernah melihatnya sebelum ini. Berkemungkinan orang luar kerana dia mengenali kesemua adik-beradik suspek yang tinggal di situ. Sementara itu, seorang lagi saksi, Fir, berusia 35 tahun, memberitahu dia turut mendengar bunyi kekecohan dari kediaman suspek sejak pagi namun menganggap itu perselisihan faham biasa antara keluarga itu. Katanya, ketika berehat di hadapan rumah selepas pulang dari kerja, dia terlihat salah seorang suspek menaiki motosikal dengan membawa cangkul dan penyodok kira-kira jam 5 petang. Dia yang pulang dari kerja jam 4.30 petang kemudian duduk berehat di hadapan rumah dan terlihat adik perempuan suspek menaiki motosikal sambil membawa cangkul. Selalunya adik suspek akan menegurnya, tetapi waktu itu wanita tersebut terus sahaja berlalu pergi tetapi dia tidak mengesyaki apa-apa yang buruk telah berlaku. Tidak lama kemudian, dia dimaklumkan oleh jirannya bahawa mangsa dibelasah dengan teruk sehingga separuh mati di lorong belakang rumah suspek. Dia pun pergi ke rumah suspek dengan niat untuk meredakan keadaan tetapi bila sampai, keadaan sudah senyap sunyi. Sebelum sempat mereka melaporkan kejadian itu, kawasan berkenaan sudah dipenuhi dengan anggota polis
polis selepas laporan diterima daripada isteri salah seorang suspek. Dia melihat mayat mangsa ditanam di dalam sebuah lubang cetek yang digali di kawasan belukar kira-kira 50 meter daripada rumah suspek. Mereka semua agak terkejut dengan kejadian ini dan tidak menyangka mereka tergamak melakukan perbuatan itu. Ini kali pertama kejadian seperti ini berlaku di situ. Di situ juga sentiasa aman dan tenang sahaja kerana penduduk tanah lot ini tidak ramai. Pada 24 Disember 2023, polis menahan 5 lagi individu bagi membantu siasatan kes seorang lelaki maut ketika bergaduh dengan abang teman wanitanya. Tangkapan di 3 lokasi berbeza itu membabitkan 3 lelaki dan 2 wanita, semuanya berusia 19 hingga 35 tahun. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Nur Arifin Muhammad Nasir berkata, seorang lelaki dan 2 wanita ditahan di Desa Amanpuri jam 4.40 petang. Seorang lelaki ditahan jam 6.15 petang di Pusat Perdagangan Alam Jaya, Bandar Puncak Alam, manakala seorang lagi lelaki terakhir ditahan jam 11 malam di Sungai Choh. Semua yang ditahan itu direman seminggu bermula hari tersebut bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, bedah siasat ke atas mayat mangsa yang selesai petang sebelumnya menemukan kesan cedera dan lebam pada kepala dan seluruh badan, namun punca kematian belum disahkan. Teman wanita mangsa bagaimanapun tidak mempunyai kaitan dengan kes itu. Pada 4 Januari 2024, 6 termasuk 3 beradik didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur kerana membunuh dan menanam mayat mangsa. Bagaimanapun, G. Ganong Saigaran berusia 34 tahun, adik perempuannya G. Malani berusia 33 tahun, S. Devi berusia 30 tahun, P. Saravanan berusia 31 tahun dan PK Vicky Neswaran berusia 20 tahun hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Nur Fazah Rajuni. Tiada pengakuan direkodkan daripada 3 lelaki dan 2 wanita itu yang tidak diwakili peguam berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa membunuh S. Ashok berusia 20 tahun di sebuah rumah di Jalan Sungai Buaya, Sungai Choh, Rawang antara jam 8 pagi hingga 3.30 petang 23 Disember. Kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun, dan jika tidak dihukum mati hendaklah disebat tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Pada masa sama, Ganong Saigaran dan adik lelakinya dan Dembain berusia 30 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan magistrate sama atas tuduhan menanam mayat mangsa di kawasan rumah terbabit. Berdasarkan tuduhan, mereka melupuskan kesalahan dengan menanam mayat Ashok di tempat dan tarikh sama jam 3.30 petang hingga 8 malam mengikut Seksyen 201 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara hingga 7 tahun atau denda. Jadi, apakah punca sehingga mangsa mati dibunuh ini? Hasil siasatan pihak polis, mangsa adalah teman lelaki kepada adik suspek yang berusia 19 tahun dan kejadian berpunca daripada penyebaran gambar bogel adik suspek itu yang dilakukan oleh mangsa. Adakah hukuman pembunuhan ini setimpal dengan perbuatan menyebarkan gambar itu? Yang pastinya manusia boleh hilang pertimbangan jika berhadapan dengan isu kehormatan. Sekian.